Sains Komputer Tingkatan 5 Bab 1 Pengkomputeran. Topik: Kesan inovasi dalam pengkomputeran. Standard pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat menganalisis kesan inovasi dalam pengkomputeran. Komputer dan impaknya. Teknologi digital dalam bidang pengkomputeran berkembang dengan pantas seiring dengan perkembangan sistem komunikasi rangkaian. Kedua-dua teknologi ini telah mengubah cara belajar, bersosial, berpolitik, bekerja, dan menjalankan perniagaan. Walaupun teknologi-teknologi ini suatu perkembangan yang positif, namun terdapat juga agenda yang tidak sihat berlaku seiring dengan perkembangan ini. Istilah dunia tanpa sempadan, borderless world, telah melahirkan pelbagai aktiviti yang boleh dieksploitasi oleh penjenayah yang melakukan jenayah dalam ruang cyber yang disebut jenayah cyber. Contoh jenayah ini adalah seperti penipuan, pornografi, ugutan, pelanggaran hak cipta, serangan virus terhadap komputer, dan sebagainya. Penjenayah akan sentiasa mencari jalan untuk mengeksploitasi teknologi baharu. Kini, cabaran bagi semua negara adalah untuk memastikan undang-undang jenayah, termasuklah jenayah cyber, dapat dilaksanakan dengan sempurna bagi mengawal agenda penjenayah cyber. Berikut merupakan antara beberapa jenayah cyber. Pertama, penipuan. Kedua, pornografi. Ketiga, ugutan. Keempat, pelanggaran hak cipta. Kelima, penggodaman. Dan keenam, serangan virus. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan kesan inovasi dalam pengkomputeran. Cabaran yang terdapat dalam sistem pendidikan abad ke-21 adalah untuk melahirkan murid yang boleh berfikir kritis, kreatif, menyelesaikan masalah, dan mempunyai daya kepimpinan untuk bersaing pada peringkat global. Salah satu tunjang sistem pendidikan kurikulum standard sekolah menengah (KSSM) ialah sains dan teknologi. Kewujudan internet telah banyak mengubah landscape pembelajaran masa kini, iaitu dari bilik darjah tradisional ke bilik darjah abad ke-21 yang dikawal selia oleh teknologi. Inovasi dalam teknologi maklumat dan komunikasi telah mengubah corak pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga dalam persekitaran pekerjaan dan komunikasi dengan dunia luar yang tanpa sempadan. Antara kesan inovasi dalam pengkomputeran ialah: pertama, teknologi rangkaian. Kedua, teknologi storan. Ketiga, sistem pengoperasian. Keempat, menyumbang kepada kewujudan sistem dalam talian. Kelima, jenayah cyber. Terdapat beberapa kesan positif hasil daripada inovasi dalam pengkomputeran. Pertama, inovasi dalam teknologi rangkaian. Kedua, inovasi dalam teknologi storan. Ketiga, inovasi dalam sistem pengoperasian. Akhir sekali,
Perkembangan sistem dalam talian. Sekarang, mari kita lihat berkaitan dengan inovasi dalam teknologi rangkaian. Pada peringkat awal, komputer beroperasi secara sendirian atau yang juga dikenali sebagai stand-alone. Perubahan berlaku dengan mewujudkan hubungan antara komputer dengan komputer atau peranti yang lain. Kemudian, perubahan ini dilanjutkan kepada konsep rangkaian yang bermula dengan rangkaian kawasan tempatan LAN. Kemudian diikuti oleh rangkaian kawasan luas WAN. Dan akhir sekali terciptanya internet. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan inovasi dalam teknologi storan. IBM memperkenalkan cakra keras hard disk yang pertama pada tahun 1956 yang berkapasiti 5 MB. Kajian sentiasa dilakukan untuk mencipta jenis dan bentuk storan yang lebih baik bagi memenuhi keperluan penggunaan semasa seperti menambah kapasiti storan, bahan binaan cakra, saiz peranti, dan kelajuan yang mempengaruhi inovasi dalam teknologi storan. Selain daripada cakra keras, data juga disimpan dalam cakra liut, floppy disk, cakra optik, optical disk, atau pemacu pena, pen drive. Seiring dengan perkembangan dalam teknologi internet, wujudnya storan awan, cloud storage, yang membolehkan data disimpan di cloud. Data ini juga boleh dicapai pada bila-bila dan di mana-mana melalui berbagai peranti selagi terdapat liputan perkhidmatan internet. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan inovasi sistem pengoperasian. Komputer beroperasi dengan adanya sistem pengoperasian. Sistem pengoperasian mengawal operasi keseluruhan sistem komputer. Dengan perkembangan pesat dalam teknologi sistem perisian dan teknologi rangkaian, maka terciptanya sistem pengoperasian operating system atau juga dikenali sebagai OS untuk pelayan server komputer bagi mengawal rangkaian. Selain komputer, OS juga digunakan untuk peranti lain seperti alatan mudah alih atau mobile device, contohnya Android, iOS, dan BlackBerry. Pada peringkat awal, telefon hanya digunakan untuk membuat panggilan dan menghantar teks sahaja. Kini, dengan kemajuan teknologi sistem pengoperasian, telefon pintar mempunyai ciri-ciri komputer dan telefon biasa. Hasil inovasi dalam ketiga-tiga bidang teknologi yang dibincangkan telah merangsang perkembangan sistem dalam talian dan jenayah cyber. Seterusnya, kita akan melihat berkaitan perkembangan sistem dalam talian. Kesan inovasi dalam teknologi rangkaian, teknologi storan simpanan, dan sistem pengoperasian telah merangsang perkembangan sistem dalam talian. Contohnya, mewujudkan sistem e-perbankan, sistem e-dagang, sistem hiburan elektronik, sistem e-pembelajaran, e-kerajaan, perundangan,
dan jaringan telekomunikasi tanpa batasan. Seterusnya, mari kita lihat kesan negatif hasil daripada inovasi dalam pengkomputeran. Jenayah cyber boleh didefinisikan sebagai penyalahgunaan teknologi pengkomputeran dan internet bagi melaksanakan aktiviti jenayah, iaitu merosakkan, mencuri, atau mengubah data dalam sistem komputer bagi tujuan tertentu. Jenayah yang dilakukan akan memberikan kesan negatif atau kerugian kepada mangsa. Namun begitu, jenayah cyber sukar membuktikan siapa yang terlibat, cara, tujuan, dan tempat berlakunya jenayah. Hal ini berlaku kerana jenayah cyber boleh dilakukan dari jarak yang jauh dengan bantuan internet, tanpa kehadiran secara fizikal penjenayah tersebut. Jenayah cyber dapat dikelaskan kepada dua jenis. Pertama, jenayah cyber dari perspektif pengguna persendirian dan institusi. Kedua, jenayah cyber dari perspektif keselamatan negara. Jenayah cyber dari perspektif pengguna persendirian dan institusi termasuklah penipuan, pembulian cyber, penipuan email, kecurian maklumat, perjudian dalam talian, imej penderaan kanak-kanak, pornografi, game cepat kaya, menyalin perisian secara tidak sah, pengubahsuaian atau merosakkan program dan data komputer, capaian yang tidak dibenarkan, malware atau penyebaran virus dan distributed denial of service, laman web palsu, serta menggodam. Jenayah cyber dari perspektif keselamatan negara merangkumi serangan pengganas cyber terhadap infrastruktur kritikal negara seperti sistem kerajaan, sistem kawalan trafik udara, sistem pendana elektrik, infrastruktur rangkaian telekomunikasi, sistem ketenteraan, sistem kawalan industri, dan aktivisme, gabungan hacking dan aktivisme. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan contoh situasi jenayah cyber. Situasi pertama ialah penyebaran virus melalui telefon pintar atau komputer. Penjenayah cyber menyebarkan virus menerusi telefon pintar atau komputer untuk mendapatkan kata laluan perbankan daripada akaun media sosial apabila telefon mangsa dihubungkan menerusi perkhidmatan jalur lebar mudah alih atau Wi-Fi di tempat awam. Penggodam akan menggunakan peranti khusus bagi memasukkan malware ke dalam telefon pintar mangsa untuk mendapatkan maklumat. Kedua, menghantar virus melalui email. Penjenayah cyber akan menghantar email yang dimuatkan dengan virus kepada senarai email mangsa. Apabila email dibuka oleh penerima, virus diaktifkan dan akan melakukan aktiviti mengikut atur caranya seperti mengurangkan ruangan dalam ingatan, menghapuskan data dalam komputer mangsa, mengakses maklumat peribadi,
dan menghantar maklumat atau virus kepada komputer lain menerusi senarai email mangsa. Situasi ketiga ialah phishing atau kecurian maklumat. Biasanya dibuat melalui email untuk menipu pengguna bagi mendedahkan butiran pengguna kepada penyerang atau penjenayah cyber. Email phishing biasanya kelihatan seperti dihantar oleh sebuah organisasi yang terkenal dan meminta maklumat pribadi seperti nombor kad kredit, nombor akaun atau nama log masuk dan kata laluan. Di Malaysia, kebanyakan sasaran serangan phishing yang dikesan terdiri daripada pengguna perbankan internet dengan memberikan hela supaya pengguna mendedahkan maklumat perbankannya. Situasi terakhir, pengaksesan dan pengagihan salinan bahan digital secara haram. Internet ialah lebuh raya maklumat kerana internet membolehkan orang ramai mencari, berkongsi dan menyebarkan maklumat dengan cepat dan mudah. Pengaksesan dan pengagihan salinan bahan digital secara haram terhadap buku yang dilindungi hak cipta digital, filem, muzik, karya seni, perisian dan kandungan lain oleh penjenayah cyber merupakan satu bentuk pelanggaran hak cipta. Biasanya dirujuk sebagai cetak rompak.